Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, saudara-saudara, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dewan ini khusus untuk kita bincangkan mengenai tajuk histeria dan kaedah merawat. Histeria, sebab dan kaedah merawat. Kita di Malaysia ini khususnya dan di negara-negara Asia ini selalu kita mendengar kisah-kisah orang-orang yang dirasuk oleh jin, dirasuk oleh iblis atau syaitan. Timbul persoalan, mengapa orang-orang bukan Islam jarang kedengaran kena rasuk? Mengapa orang-orang Islam sahaja yang kena rasuk, tapi orang-orang bukan Islam jarang kedengaran dirasuk? Jawapannya amat mudah. Orang Islam ni musuh dia, dan orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir, kroni dia, sahabat dia, kaum kerabat dia. Maka syaitan atau iblis atau jin tidak akan mengganggu orang-orang yang seagama dengannya. Oleh itu jarang kedengaran sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah India dirasuk oleh syaitan. Yang kena rasuk ni sekolah Melayu, sekolah agama, sekolah orang-orang Islam sahaja. Yang keduanya, kita perhatikan bahawa rasukan ini umumnya banyak kaum wanita. Orang lelaki-lelaki amat sedikit peratusnya yang kena rasuk ini. Disebabkan dua perkara. Yang pertamanya, orang perempuan memang jenis lemah. Orang kata semangat lemah. Yang kedua, mereka ada zaman tidak boleh semayang. Zaman datang uzurnya, ketika itulah mudah syaitan masuk. Sama ada dia memang kurang sangat membaca Al-Quran, wirid, sembahyang, ataupun ketika-ketika ia susah hati. Oleh itu kaum wanita, jangan susah hati, jangan hati susah. Bila hati susah, kita punya fikiran ringan, ada ruang untuk jin nak masuk. Ada tempat yang lompang-lompang itu, ataupun memang mereka pernah dirasuk, maka rasukan yang kedua amat mudah. Kerana dalam hati ni tu, dalam badan itu memang sudah ada tempat jin bertapak. Kalau kita lalu tempat-tempat jin bertapak, ia akan masuk dalam badan kita
kerana dia tahu memang ada ruang dalam badan kita. Itu sebagai pengenalan tajuk kita pada hari ini. Jadi rasukan ini disebut dalam bahasa Inggeris histeria. Sebenarnya istilah itu tidak tepat. Istilah ini tidak tepat, tapi digunakan oleh orang-orang kita kerana istilah rasukan ini istilahnya tidak ada dalam bahasa Melayu. Hanya disebut rasukan saja atau gangguan. Histeria ini maksudnya ialah orang-orang yang gangguan pikirannya atau psikologinya. Sama ada ia risau, susah hati, masalah-masalah yang dihadapi, maka menyebabkan timbulnya tidak sedar. Tetapi sebenarnya mereka ini dirasuk oleh makhluk halus, makhluk iblis dan syaitan. Itu sebabnya mereka tidak sedar, bercakap seorang-seorang, pengsan, tak mau tidur dan sebagainya, meraung, menangis, mengamuk dan sebagainya. Lebih-lebih lagi pula orang Melayu ni memang raja mengamuk. Itu sebab dalam bahasa Inggeris mengamuk tak ada. Dalam bahasa Inggeris mengamuk tak ada. Bukan dalam dictionary amuk, cakap Melayu lah tu. Pasal orang Melayu raja mengamuk, orang putih tak mengamuk, orang Melayu mengamuk. Itu kelebihan orang Melayu. Kelebihannya. Di sini kita lihat bahawa rasukan ini memang ada sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada sebut masalah rasukan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Maksudnya orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Maknanya ayat ini menjelaskan kepada kita nanti di akhirat besok, orang-orang yang makan riba itu macam orang yang tak sedar diri, dirasuk oleh syaitan. Menunjukkan bahawa manusia ini boleh dirasuk oleh syaitan. Setengah-setengah orang tak percaya, setengah-setengah orang tak percaya ada rasukan. Bila masuk hospital, doktor kata ini penyakit psikologi, tekanan, perasaan, stres dan sebagainya. Kerana dalam pengajian kedoktoran tidak ada masalah sangkutan jin ini, tak ada. Tapi dalam Islam ada penyakit ini, dikaji orang memang ada gangguan-gangguan yang hanya boleh diubati secara ayat Quran dan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian dipesankan kita sekali-kali jangan berubat dengan mereka-mereka yang tidak menggunakan ayat Quran sebagai ubat. Kalau menggunakan bahasa Melayu atau apa-apa saja bahasa,